market dinamik pasaran yang kita cover sepanjang minggu ini. Jadi topik kita dinamik pasaran, analisa struktur dan juga korelasi pasaran. Bagi siapa yang tak tahu lagi, cat-cat apa semua market update semua ada dekat saya punya Dropbox. Wassalam Kimi, dan dah updated. Jadi tak tahu mana nak dapatkan Dropbox tu, pergi kepada any social media saya, Linktree, dan pergi dekat Discord. Dekat situ ada kita punya, saya punya link untuk Dropbox. Ustaz Jebeng, wassalam Galih, waalaikumsalam. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap lebih tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Wassalam Rosdi, Dil, Yos dan rakan-rakan yang lain. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam Nabil. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita tak sempat nak buat analisa pasaran. Kita cover direct kepada topik kita, dinamik pasaran. Apa itu dinamik pasaran? Dinamik pasaran adalah apa juga yang faktor-faktor yang menggerakkan pasaran. Jadi untuk ekonomi kita ada cerita supply demand, penawaran dan permintaan, bergantung kepada harga, bergantung kepada kuantiti, bergantung kepada sentimen pengguna tu sendiri. Dalam perniagaan pula, apabila kita cerita mengenai dinamik, dinamik ni benda yang menggerakkan perniagaan, bagaimana perniagaan tu, adakah dia maju, adakah dia tak maju, banyaknya bergantung kepada polisi, sentimen pengguna, kepada pengurusan syarikat dan lain-lain. Jadi sebagai trader, sebagai pedagang yang ataupun pelabur, kita berminat untuk mengetahui apakah dinamik, apakah benda yang menggerakkan pasaran kewangan. Tak kisah anda cuma trade apa, saham ke, mata wang ke, komoditi ke, apa-apa juga. Jadi apa juga sekiranya anda trade, sekiranya anda berdagang kepada instrumen kewangan, fahami yang berikut. Pasaran ni satu. Macam badan kita lah. Apa yang berlaku kat tangan boleh mempengaruhi apa yang fungsi dekat mata, fungsi dekat kaki. Semuanya satu, semuanya berkaitan. Wassalam Matirah. Dia tak dapat lari. Market ni adalah satu pasaran, satu body. Di mana apa yang kita akan lihat kepada struktur pasaran, kita fahami kaitan dia, korelasi dia, dan berdasarkan struktur, kita gunakan Fibonacci, kita gunakan sebabnya kalau saya gunakan support resistance, kenapa dalam sistem ni, dalam sistem market dynamic ni, kita tak dapat nak gunakan support resistance, kita tak dapat nak gunakan moving average, kita tak dapat nak gunakan pivot contohnya, kita tak dapat gunakan Bollinger Band contohnya, sebab satu, seorang akan tengok benda lain, seorang lagi akan gunakan tool yang lain. Faham tak Nabil? Faham tak Yus? Kalau saya gunakan support resistance, kita buka satu chart. Kita buka satu chart lah. Apa-apa chart kita buka dollar index contohnya. Seorang mungkin akan melihat support di tempat yang lain, tak sama. Contohnya, seorang akan melihat support dekat sini. Okey, seorang lagi akan melihat support dekat kawasan sini. Seorang lagi akan melihat support dekat kawasan sini. Dan seorang lagi akan melihat resistance di sini. Seorang lagi akan melihat resistance dekat sini. Faham tak?
Mana satu yang betul? Kalau tanya saya, semua betul. Ya, semua betul. Sebabnya kalau kita bercakap mengenai struktur keseluruhan ni, ia bermula dari sini, ia berakhir di sini. Macam mana kita tahu dia berakhir? Lebih kurang lah. Dan kita ada satu range price. Kalau kita cuma support resistance ya. Adakah sini bukan support? Situ pun support. Sebab price turn, kalau kita tukar ni kepada line chart contohnya, tak salah. Okey, tak salah. Sini pun satu support. Tak salah. Ya, tak salah. Kejap ya. Kejap ya. Orang Ekon datang waktu ni juga. Kejap ya. Hello, call my wife. I'm having a session now. Sudah dalam SMS. You check ya. Okay. Okay. Sorry ya. Orang Ekon datang kat bawah. Internet yang lag. Sekarang ni macam mana? Okey tak? Yang lain-lain okey tak? Yang lain-lain connection okey tak? Saya rasa tak ada apa. Saya nampak okey je. Acong, it's your internet. I think orang lain okey. Sebab saya pun perhatikan okey. Okey, so sebab itu kita tak gunakan tool-tool ini ya. Satu lagi yang mungkin lebih objektif adalah penggunaan contohnya pivot. Contohnya pivot. Ni adalah satu, sekejap saya cari dulu mana pivot ni. Contohnya lah pivot kan. Pivot point high, pivot point standard. Okey, ni mungkin lebih objektif. Ni mungkin lebih objektif jadi kalau kita lihat contohnya kepada daily pivot. Kalau kita tengok daily pivot ni adalah daily pivot sebab pivot ni cuma ambil high low close yang semalam. Faham? Dia cuma lihat high low close yang semalam. Okay, the problem dengan pivot ni adalah dia akan bagus. Dia bukannya kata pivot tak bagus. Pivot tu bagus. Cumanya masih lagi subjektif sebab anda kira permulaan pivot tu dari jam berapa. Faham tak? Contohnya kalau kita ambil daily pivot daily pivot kita start daripada weekly. Sebab ada orang akan check weekly bermula daripada hari Isnin. Itu yang biasa. Bagaimana pula market yang bermula hari Ahad? Faham tak? Ada pasaran yang bermula hari Ahad. Contohnya macam negara-negara Arab. Jadi daily pivot ni anda akan ambil dari mana? Server time, permulaan untuk ni. Jadi anda nak ambil yang mana? Faktor time. Kalau pivot, kita akan kaitkan dia dengan masa. Tak salah. Kalau anda gunakan pivot, bagus. Itu bagus. But masih ada a bit of subjectivity. Dalam erti kata lain, tool technical, apa-apa juga even kepada Fibonacci, masih ada faktor subjektif. Masih ada. Anda ambil moving average. So, moving average mana yang bagus? Faham? Moving average mana yang bagus? Adakah anda akan nak guna simple moving average 200, 50, 13, 26, 9. Nampak? Okey, ataupun lebih bagus guna exponential sebabnya lebih sensitif kepada price yang terdekat. EMA contohnya.
So disebabkan faktor-faktor ini, saya gunakan kepada untuk memahami market dynamic ni tadi, iaitu structure ni tadi, saya kena gunakan lain sikit. Instead of gunakan kepada technical indicator yang cuma mengira beberapa candle di belakang ni, ataupun beberapa chart beberapa ni di belakang ni, saya gunakan structure. Ni saya nak ceritakan apa yang berlaku pada tahun 2009 apabila saya tengah berfikir macam mana saya nak terjemahkan, sebab saya nampak pasaran basically waktu tu saya sedang mendalami mengenai benda ni. Waktu itu saya sedang mendalami mengenai fundamental, di mana saya melihat, dan bagi siapa juga yang belajar fundamental, anda akan faham kaitan yang berikut. Ini kaitan-kaitan lazim. Indeks adalah mempunyai arah berbeza dengan yen sebagai single currency. Tetapi, bila saya melihat kepada korelasi, kalau kita katakan macam tu, contoh, ini adalah SPX, S&P 500. Kalau kita ambil secara pukul rata direct, okey, ni adalah S&P 500 yang di atas ni, ambil besar sikit lah. Okey, kita ambil semua dia. Dan ini adalah contohnya seperti AUD JPY. Mengikut logik, kalau kita ikut logik dia, okey, ini adalah AUD JPY. Okey, dari sini. Ini adalah permulaan dia. Okey. Ini permulaan dia. Kalau kita ambil ikut logik, kalau kita ikut logik korelasi, kalau kita ambil direct, ini tak logik. Faham tak? Faham tak? Kalau kita ambil dari sudut logik dia. Di sini kita ada trend. Di sini kita ada trend. Kenapa ni jatuh? Di sini kita ada trend. Kenapa ini sideways? Faham tak? Boleh acom kali, Nabil? Kalau ikut daripada sudut logiknya, sepatutnya chart ini akan kelihatan sama dengan yang atas ni. Kalau kita ikut ambil direct korelasi, di mana kalau indeks dalam trend, sini trend, sini pun trend, cuma di sini je yang dia sama. Sekejap. Okey, cuma di sini je yang dia sama. Dan di sini. Tak logik. Betul tak? Even waktu dia naik ke sini, ini jatuh. Even waktu dia naik ke sini, ini jatuh. Nampak masalah saya? Bila somebody bagi tahu kat saya, mengikut korelasi, apabila indeks naik, yen adalah inverse. Maksudnya inverse correlation. Tapi di sini, apabila saya tengok chart, ia tak nampak direct macam tu. Cuma ada masanya. Faham? Di sinilah saya faham bahawa there must be something else. There must be something else. Di mana apabila saya lihat indeks bergerak dengan laju, dan barulah saya nampak ini bergerak dengan laju. Sorry. Yen lah, yen sebagai single. Kalau kita ambil yen pair, then dia akan buat laju. Kalau ini tak bergerak dan kita letakkan apa yang kita maksudkan bergerak dengan laju kat situ. Dan saya faham ada faktor lain di sini. There is something else. Dia tak cukup cuma tengok direct. Contoh lain.
Ya, direct korelasi. Kalau kita lihat ya, ini adalah US oil contohnya. Apa korelasi lazim yang anda biasa dengar mengenai minyak ni? Apa yang lazimnya bila anda dengar mengenai minyak ni? Ia mempunyai correlation dengan sama ada CAD JPY ataupun dengan satu lagi iaitu US dollar CAD. Secara logiknya, apabila minyak ni tengah naik, okey, dan yang di sini pun secara logiknya kena naik. Yes, dia naik. Kenapa minyak ni bergerak dengan momentum, di sini tak ada? Even semasa minyak ni sideways, ini pula jatuh. Apa yang berlaku? Jadi saya faham bahawa korelasi ni bukan direct satu-satu. Tak dapat. Inilah benda-benda yang saya hadapi masalah bila saya cuba untuk memahami korelasi lazim yang biasa kita dengar, iaitu indeks equity naik, yen pair lemah, yen bond yield bond yield naik, US dollar kukuh. Ya, ada orang ketiga kat situ. Ya, mas naik, US dollar patut lemah, AUD kukuh, CAD kukuh dalam lazim yang biasa. Tetapi bila kita tengok dekat chart, tak semua masa dia berlaku. Okey, minyak, CAD tadi dan US dollar. Ya, developing countries apabila mata wang ataupun ekonomi negara membangun, Malaysia jatuh, US dollar kukuh. Ya, ada masanya yes, tetapi ada masanya tak. Ya, ini sebabnya I do have problem dengan direct correlation. Di situlah saya duk tengok dan bermain dengan benda ni, duk lihat benda-benda ni, dan saya dapati something peculiar. Contohnya seperti apabila kita melihat kepada S&P 500 tadi. Okay? Dan kepada AUD JPY. Ada orang ketiga dekat situ. So, sepatutnya chart ni sama. Bila saya masukkan something else, then baru kita nampak dan faham bahawa ada faktor ratio ataupun faktor momentum. Tak apa, saya terangkan, saya tunjukkan dekat chart saja. Tak payah dalam sangat. Yang kita nak tahu macam mana nak guna dia. Ni one. Okey. Ada faktor momentum di sini. Macam mana nak samakan cat ni? Lebih kurang lah. Ada faktor momentum. Even bila pasaran saham ni naik, ni dari tahun 2016 2016. Okey. Ini bila kita nampak pasaran saham di sini naik, ini naik. Tapi tak laju. Even masa ni pasaran saham naik, sini jatuh. Something yang berlaku. Iaitu US dollar menjadi faktor kat situ. Dan saya interested, adakah waktu ni US dollar kuat? Saya masukkan satu lagi chart. Ni contoh-contoh sajalah benda-benda yang saya jumpa bila saya mengkaji mengenai structure ni. Kita ambil kepada monthly. Tempoh masa yang sama ni, tempoh yang ini, tempoh yang ini, dan saya dapati semasa ni jatuh, sini jatuh, ini naik, saya dapati US dollar ke atas.
Jadi faktor di sini ada something else. Korelasi ni ada kena-mengena dengan 3, iaitu kaitan di antara pergerakan dolar, kaitan di antara pergerakan dolar, yen dan something else. Inilah benda-benda yang saya duk kaji dan di situlah kita tak dapat mengambil korelasi ni direct. Secara amnya betul, tetapi kita tak dapat ambil korelasi tu direct. Di sinilah korelasi tidak bersifat langsung, tidak bersifat direct langsung. Di sinilah saya kaji dan saya dapati something yang kita panggil sebagai ratio movement. Dan kalau anda faham mengenai triangular, sebab even kalau ada cerita pasal indeks, Acong, anda nampak apa dekat sebelah sini? Contoh S&P 500 ni. Apa yang anda nampak kat atas ni? Di sini. Nampak ke tak tu? Nampak tak apa kat atas tu? Rosdi, kalau saya masukkan yang lain, contohnya kita ambil KLCI. Anda nampak tak apa yang atas ni? Dalam ringgit. Kita ambil DAX. Anda nampak tak apa yang di atas ni? Euro. Tukar yang lain. UK 100. Anda nampak tak apa yang atas ni? GBP. Dia bukannya, maksudnya UK 100 ni, kalau kita ambil dia punya full coding, dia ada GBP di belakang. Satu bagi mereka yang trade, bagi anda yang trade UK 100 contohnya. Okey? Bila anda punya account tadi dalam US dollar. First conversion dia adalah kepada GBP dahulu. Harga ataupun nilai unit yang dekat sini adalah dalam GBP, bukannya US dollar. Kecuali anda trade US 30, then tak berlaku conversion. Maksudnya, sekiranya pada waktu ini US dollar kuat, FTSE ni okey-okey je, GBP rendah daripada daripada US dollar, anda sedang membeli UK 100 dengan harga yang lebih murah. Faham tak? Sebab itu apabila US dollar terlalu kuat, itu tak elok untuk apa? Itu tak elok untuk indeks dekat Wall Street. Sebab mahal. Dan pelabur akan mencari dan melabur kepada indeks ataupun pasaran saham yang lain. Boleh? Nampak korelasi? Even anda membeli contohnya saham. Kita beli saham apa? Ada Gamuda. Anda beli saham Gamuda dekat Malaysia. Kan? Ini dalam ringgit. Ya? Boleh? Anda membeli aset tu dalam mata wang tempat dia dilistkan. Dikeluarkan. Tu dia. Okay, now. Balik kepada slide kita. Ada soalan tak benda-benda ni? Jadi, mata wang tu adalah something. Dia akan, anda tak dapat beli tanpa wang. Semuanya melibatkan mata wang. Di sinilah saya melihat market ni kepada dua je market. Pasaran ni saya tengok dia dua je. Yang pertama, kita panggil dia sebagai yen. Yes. Market akan cari satu equilibrium ataupun persamaan. Dan yang kedua adalah US dollar.
Ya. Ini je yang saya tengok. Sebelum sampai yang bab ini, macam-macam teori yang saya lihat berbulan-bulan. Macam-macam. Nak faham fundamental, sentimen, nak faham technical, nak masukkan semua faktor. Last saya jumpa benda ni je. Di mana pasaran ataupun dinamik tu, dua ni je. Dan map kita adalah kepada indices. Itu adalah heat dia ataupun dia punya panas atau sejuk dia. Ya, kita punya map. Dan di tengah-tengah ni kita ada US dollar JPY. Ya, untuk melambangkan mana satu yang sedang mempengaruhi dinamik pasaran. Okey. Now, kita masuk kepada yen. Di situlah kita kaitkan structure, kita kaitkan kepada Fibonacci, kita kaitkan kepada momentum yang kita dah cover. Boleh Ustaz? Tak payah cerita astrologi, lebih daripada tu pun ada. Dah try Gann, dah try Wyckoff, dah try apa juga cycle teori. Dan sampailah sebab lain-lain cycle teori ni bagus. Cumanya dia tak fleksibel. Faham tak? Dia dapat tu je, dia tak dapat nak cilok. Payah nak cilok. Apa yang senang cilok? Ini senang cilok. Maksudnya bagi saya Elliott Wave tak bagus. Sebab dia terlalu subjektif. Dia terlalu subjektif. Saya jumpa benda ni, di mana bila kita bercakap mengenai dinamik pasaran, ia banyak berkaitan dengan structure, di mana kita ada structure motif dan korektif. Semua cycle teori adalah cerita benda ni, ataupun ada sedang menceritakan sideways market, ataupun downtrend. 3 je market. 1, 2, 3. Sama ada uptrend, downtrend, sideways. Itu je market. Mana ada benda lain? Faham? Market 3 tu je. Menurut Elliott, benda yang membawa kepada trend dibentuk oleh 5 dan 3. Kalau dia dalam sideways, adalah 3, kalau dia nak ke atas ataupun dari atas pergi ke bawah. Kalau dia nak ke bawah. Ini je dia. Benda ni je. Market benda ni je, structure dia. Masalahnya, ramai yang buat Elliott Wave, dia buka H1. Dia buka H1 hidup matiku dekat sini. Gamuda ni anda akan lukis sebagai apa? Dapat tak anda nak lukis ini sebagai 5-3 sekarang ni? Tak dapat. Yang ini anda akan lukis, kalau saya akan lukis macam ni. Semasa, saya akan lukis dari bawah ni. A, B, C. Sebab itu yang saya nampak. W. Sini X. Sini A, B, kita akan sentiasa cuba lukis ke atas untuk aset. Faham? Simple kan? Ini sama ada A atau W or whatever. Anda buka lah apa-apa cat. Yang anda nak adalah dari sini. Sekarang ni concern anda cuma, jadi kita dah dapat structure. Sini X. Ataupun sini B. Tak peduli, dia X ke B tak peduli. Yang anda nak tahu dari sini je. Dan startlah buka weekly chart dari sini yang anda nak chart. Paling simple dia kira lekuk je. 1, 2, 3, 4. Ni tengah buat lekuk ke-5. Tak break high lagi. Lepas tu anda tengok sifat yang ni. Adakah dia motif atau korektif. Dan anda tentukan A atau B atau 1, 2, 3, 4, 5. Itu je.
Yang anda nak tahu dari sini. Ni. Sebab structure baru, structure dia monthly ada dari sini. Dan anda buka weekly dan ada turun-turun. Tak sampai, sebab itu orang tanya kan, berapa lama kau boleh buat chart ni? Tak lama. Saya boleh lukis ini penuh sampai H1, tak sampai daripada kosong ni, tak sampai 10 minit. Saya boleh lukis, tapi tak perlu nak isi kecil-kecil ni. Sebab saya kira lekuk. Ini satu structure. Ini second structure. Ini third structure. Ini fourth. Ini fifth. Ini ada separation. Ini A. Ataupun, kalau anda nak jadikan dia sebagai A kat sini boleh. Ini nampak macam motif. Boleh. A, B, C. Ini B. Dan anda jangka kat sini akan buat C. Itu je. Tak sampai berapa minit nak lukis dia. Nampak? Tak sampai berapa minit. Sebab kita boleh jumpa lekuk 3 dalam ni. Ada separation. Tak sampai berapa minit. Nak lukis dia simple sangat. Ya? Dari sini yang anda nak lukis detail kecil-kecil ni. Bukan. Yang pentingnya anda dapatkan full chart tu dahulu. Apa-apa chart. Gamuda. Ni, kenapa Gamuda? Panjang cerita dia. Buka lah apa-apa pun Anda buka platinum. Anda buka chart platinum. Ya? Dan anda akan jeling. Tengok structure. Ini anda akan nak lukis sebagai A, B dan C. Kan? Sini anda jangka sebagai motif. Sini korektif. Dan anda cuma bimbang yang kawasan sini, dari sini je. Panjang cerita dia. Panjang cerita. Nampak? Bukan apa-apa cat lah. Apa-apa cat semua sama je. Semua sama je. Di mana kita akan tentukan structure kepada 5-3 atau 3-3. Itu je. Itu sebabnya saya pilih Elliott Wave. Sebab dia amat fleksibel. Anda nak lukis, saya boleh lukis yang ini. Ini, salah ke saya lukis macam ni? Tak salah kan? Kalau saya lukis macam tu. Tak salah. W, X, ataupun A, B, C. W, X, A, B, C, Y. Baru dia naik. Tak salah kan? Tak salah kan? Betul tak? Boleh tak saya lukis macam tu? Maksudnya sini. Ini adalah A. Kita nak buat B. Ataupun ini 1. Kita nak buat 2. Okey? Dua, ada banyak. Anda boleh beli A, B, C. Boleh? Boleh? Tak salah. Ataupun anda nak buat dia sebagai A, B, C, W. X. A, B, C truncated Y. Baru naik ke atas. Boleh tak? Nampak tak kenapa saya duk bising suruh beli komoditi? Faham tak Zul? Kenapa saya duk bising suruh beli komoditi? Okey? Tak salah. Tetapi daripada sudut logiknya kepada the whole market punya cerita, ini dah lengkap. Low sini dah lengkap. Dan kita memulakan movement ke atas dari sini. Daripada sudut logiknya. Faham? Daripada sudut Fibonacci-nya pun, Fibonacci ni tak sampai. Ni tak sampai. Tapi dia dalam kawasan tu lah. Dia tak sampai. Ni tak sampai. Untuk platinum.
Okay, now. 5-3 ataupun 3-3. Itu je. Kita cerita yang tu lama dah. Yes. Okay, now. Of course, dalam kumpulan yang sama, dalam struktur, katalah kita ambil, saya ambil kepada 3 jenis. 3 kumpulan utama. Iaitu kumpulan aset. Kalau kita bercakap mengenai kumpulan aset, kita akan bercakap mengenai contoh-contoh dia seperti indeks. Melambangkan aset. Kita akan bercakap mengenai ETF kepada sektor. ETF untuk indeks kepada sektor. So, ada ETF untuk komoditi. Ada ETF untuk dolar. Ada ETF untuk lain-lain. Okay, jangan kata ETF dia pukul rata. Tak. Okay, dan kita ada saham contohnya. Kita ada derivatif untuk saham, futures, option untuk benda-benda ni. Okay, itu adalah untuk aset. Dan kita ada kumpulan mata wang. Kumpulan mata wang ni saya bagikan kepada 2. US dollar dan yen. US dollar kita bagikan kepada 2 lagi. Iaitu kumpulan dollar pair biasa dan commodity dollars. Okay, yen tetap yen. Okay. Dan satu lagi adalah kumpulan commodity. Okay, commodity ada pecahan-pecahan dia, tak perlu banyak sangat tahu. But basically saya lihat kepada 3 kumpulan ni. Okay, now, kenapa kita akan nyatakan bahawa aset, the likely move, tak semua tapi besar kemungkinan kalau kita melihat dia, kita nak lukis 5-3. Boleh tak dia 3-3? Ada Gamuda tadi contohnya. Faham? Gamuda tadi contohnya. Tak faham-faham. Faham tak faham? Bagi siapa yang melabur saham Malaysia, sebab itu bukan aset untuk anda melabur. Faham macam mana? Ini untuk pelabur, tengok yang besar. Anda nak, kalau nak melabur, anda nak melabur yang ini. Anda tak nak melabur yang benda move 3. Sebab dia lebih rawak, lebih sideways. Cari yang trending. Untuk currency boleh, currency adalah 3-3. Sama ada 3-3 dari atas ataupun 3-3 dari bawah. Sideways. Commodity disebabkan oleh faktor. Komoditi ni akan menyebabkan kos kepada aset. Inflasi. Komoditi kita akan lukis sebagai 3-3. Tapi dari bawah. Ini boleh dari atas, ini boleh dari bawah. Ni secara besarnya mata wang. Dan juga instrumen-instrumen pasar. Dia fall under which class? Komoditi ke, currency ke, ataupun aset. Kalau aset tu, dia banyak berkaitan dengan komoditi, banyak berkaitan dengan currency, mungkin pergerakan dia adalah 3-3. Ada kemungkinan dia bergerak 3-3. Tetapi sekiranya dia kepada the white market, kebanyakannya adalah 5-3. Majority dia. Okay, now. Itu secara besarnya lah, secara general dia. Di situlah kita melihat kepada dynamic. Apa benda lah pula dynamic ni? Okay. Yang pertama, kita ada pergerakan pasaran yang dipengaruhi oleh yen. Di mana apabila yen lemah, secara besarnya, apa dimaksudkan dengan lemah tu? Yen melakukan struktur motif. Tu yang kita kaitkan dengan benda-benda ni. Yen bergerak dalam struktur motif.
Ya. Yen sebagai single currency bergerak ke bawah dalam motif pair dia, bergerak ke atas dalam struktur motif. Okey, dalam negatif yen dynamic, indeks adalah positif. Di sinilah kita akan melihat yen pair berbanding dengan US dollar JPY. Sekiranya momentum dia sama, itulah yen yang paling lemah. Bukan paling lemah, yen lemah. Dollar pair mendatar. Sebab ingat, di antara tiga kumpulan aset, kita buang komoditi dulu. Ya, senang cerita, saya ambil indeks. Indices mewakili aset, yen dan US dollar. Pada satu-satu masa, salah satu kena sideways. Ataupun tiga-tiga sideways. Ataupun dua. Dia tak boleh tiga-tiga motif. Tak ada. Ada carilah dekat chart, ada takkan jumpa. Contoh, ada nampak S&P 500 buat 1618. Lepas tu ada nampak untuk yen, US dollar JPY. Apa ke atas? Motif. Ni UJ. Ada dapati untuk AJ. Buat motif ke atas. Sama rupa dia. Ada tengok dollar index pada waktu tu akan sideways. Dia tak ada 1618. Tak akan ada. Kalau ini semua ada 1618, dollar index tak akan ada 1618. Tak ada. Anda carilah. Pusing dalam chart tu. Anda takkan jumpa benda tu. Yang tak wujud. Okey. Faktor momentum. UJ ke atas lebih kuat daripada AJ ke atas contohnya. Dollar pair akan jatuh. Dollar akan mendatar ke atas. Dollar index. Dollar index sideways sama ada 5 lekuk ataupun 3 lekuk ke atas. Kalau dia ke atas 5 lekuk pun ini diagonal. Okey, dalam yen dynamic. Sebab itu salah bila kita nak katakan, oh, dolar kuat pasaran saham kena jatuh. Tak semestinya. SPX, DXY. Tak semestinya. Nampak? Ni dolar. Di sini, dolar naik. Di sini, saham naik. Sorry, ni tak cantik. Ni sini. Okey. Di sini kita ada saham naik, dolar jatuh. Okey. Tu okey. Di sini dolar naik. Cuma nak satukan dia. Okey. Di sini dolar naik, saham naik, indeks naik. Nampak? Tak semestinya. Ni dolar kuat. Kenapa saham naik? Faham? Even kat sini, dolar naik, pecut dengan momentum, saham naik. Nampak? Tak semestinya. Tapi kenaikan dekat sini tak ada 1618 fraktal yang sama. Tak ada. Sini boleh ada 1618. Boleh? Sebab itu kita masih lekuk satu gini. Faham? Satu kita masih tandakan 1-2. The whole thing ni sebagai dollar dynamic. Nampak? Okey. UJ ke atas
tapi tak sekuat yen pay lain ke atas. Dolar akan ke bawah. Dolar pay mendatar ke atas. Negatif, positif yen. Positif yen, yen yang kuat. Indeks jatuh ke bawah. Bergantung kepada momentum, yen pay against yen pay yang lain, terbalik daripada yang tadi. Dolar kompleks sikit. Okey? Dia ada pecahan-pecahan. Yang asas adalah benda ni. Kita akan lihat kepada ini, anda mula-mula fikir yang ni dulu. UJ, pergerakan dia, kalau UJ tak sama dengan yen pay yang lain, itu yen dinamik. Sekiranya ada nampak indeks sedang buat trend. Faham? Boleh? Momentum, sorry, bukan tak sama. Momentum dia. Ni yang tadi tu. Yang ni. Momentum dia. Okay. Dalam yen dynamic, arah untuk UJ dan yen pay yang lain akan sama. Dalam yen dynamic, arah untuk UJ dan yen pay yang lain akan sama. Cuma perbezaan momentum dia saja. Dalam dolar dynamic, ni yang jadi isu dia. Bila anda melihat, the moment anda tengok UJ tu bergerak lain. Bergerak lain daripada dolar pay, bergerak lain daripada yen pay, waktu itulah anda akan lihat itu dolar dynamic. Boleh? Okay. UJ tak sama dengan dolar pay yang lain. Ya, UJ ke bawah, dolar pay lain ke atas. Itu negatif dolar. Di sini kita lihat kepada dia punya momentum. Okey, laju sikit Ada berapa minit di close ni? UJ tak sama dengan yen pay. Ini adalah masa US dollar paling lemah. Lekuk 3 of 3. Okey. UJ sideway. Lepas tu ada nampak, anda akan lihat yen pay, masa anda nampak UJ sideway bang, tak nampak. Anda bandingkan AJ dengan AU. Arah dia sama tak? Kalau dia arah sama, dan itu dolar dynamic. So minute, okay. Thank you. Okay, kalau dia ke atas, itu negatif. Kalau anda nampak UJ sideway, anda lihat yen pay dan dolar pay. Kalau dia bergerak sama naik, sama turun, then itu adalah sideway dynamic. Faham? Kita bandingkan yen pay dan dolar pay. Dia sama arah. Kalau sama magnitude, US dollar lemah. Ini bukan cerita yen. Ini cerita dolar. Tak ada cerita yen waktu ni. Indeks akan tak ada 1618. Okey? Paling penting anda tengok UJ dulu. Dia buat apa? Faham tak? Anda tengok UJ tu. Dia buat apa? Kalau UJ anda tengok di sideway, terus anda tengok. Dolar pay dan yen pay sama arah. Kalau sama arah, itu negatif dolar. Kalau sama arah ke atas. Sama arah ke bawah. Dan itu adalah apa? Itu adalah positif dolar. Kalau UJ trending ke atas. Kan? Kalau dia trending ke atas. Dolar pay lain tak trending sangat. Yen pay yang lain trend ke atas. Ada tengok indeks. Indeks akan trend ke atas. Itu yen dynamic.
Tengok benda-benda tu je. Di situlah kita penggunaan fraktal yang akan datang ya. Tahun depan ni kita akan start daripada asas dahulu, tapi pusingan yang akan datang ni kita akan ceritakan banyak sentuh mengenai penentuan fraktal. Sebab fraktal tu menceritakan magnitude. Ini trend dalam fraktal berapa. Faham? Tu yang cerita FTSE saya dah tunjukkan Contohnya UK 100. Dia tak buat high kan. Dia jatuh daripada tengah-tengah. US 30 jatuh daripada high. Sini adalah lebih WXY. Sini A, B dan C. Di sinilah kita tentukan. Kita tahu kat sini akan lebih kecil. Sini akan lebih besar fraktal dia. Sebab jumlah lekuk dia kurang. Maksudnya macam ni. Contoh mana ni? Ni tak lukis lagi, kita ambil JP225 lah. JP225 Yang ini melengkapkan. Yang kecil-kecil ni adalah dalam minuet. Ini adalah minit. Manakala untuk contohnya macam US 30. Yang ini 5 melengkapkan satu apa? Minuet biru ke hitam? Ni 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ini soalan saya, adakah dia akan satu ataupun satu biru, ataupun anda letak sebagai satu merah? Mana satu? Yang tadi tu melengkapkan supaya struktur dia sama lekuk. Fikirkan wujud. Saya tak nak jawab untuk anda sebab ini adalah apa yang kita akan cover pada pusingan tahun depan lah. Belum. Mungkin bulan ujung bulan 1, tengah bulan 1. Kita akan ceritakan banyak pada tu. Ni apa fraktal. Ni tak ada orang ajar. Tak ada orang ajar benda ni. Kita pun dah tunjukkan menggunakan momentum. Biru fikirkan. Mana satu yang betul dia? Satu ada chart yang saya tandakan macam ni untuk saya pilih fraktal mana. Ada yang saya dah lukis. Ya, WXY, JP25. Menghabiskan C, W hitam. Minor. Jadi yang dekat sini ataupun dekat sini ni tak habis, ni akan extend. Ni akan buat macam ni. Barulah habis A dia. Fikirkan. Biru dia kat sini. Jawapan dia alang-alang lah sebelum tak tidur pula fikir benda ni. 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Okey, ini menghabiskan satu hitam. Tak ada orang ajar ni, tak ada. Seriously. Satu hitam. Tu jawapan dia. Bukan biru, hitam. Okey, ni 2 hitam. 2. Sebab itu benda-benda ni tak dapat nak tukar. Saya nampak orang main tukar-tukar je. Seronok dia je nak tukar fraktal. Mana boleh. Itulah map kita untuk faktor time. Ni 4. Ni 5. Hujung minggu ni lah saya letakkan. Kat ujung-ujung akan berlapis-lapis. Dia menghabiskan yang besar. Faham? Ni dia punya fraktal. Saya letakkan clue dia dekat sini. Sebab dekat yen, dekat
JP225 tadi menghabiskan W. Kan sini lagi banyak kan? Sini lagi banyak macam ni kan. Jadi kat sini dalam ni adalah biru dalam ni. Sini A, sini B, sini C. Ataupun sorry, satu C lah pula. Ini satu, ni dua, ni tiga, ni empat, ni lima. Dalam yang biru. Ni benda-benda kita akan cover tahun depan. Benda ni tak ada orang ajar. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Anda cari dalam buku pun tak jumpa. Tak ada. Seriously. Dia cuma tengok time frame. Tak. Kita korelasi segala-galanya. Market dynamic ya, segala-galanya. Bagi orang yang dah pernah belajar Elliott Wave, anda ada kawan-kawan pernah belajar dengan anda, tolong ajak dia ikut kita punya sesi. Ya, tahun depan ajak dia. Ya. Tak ada orang ajar benda tu. Okey, kita akan sentuh. Tak ada orang ajar benda tu. Sebab benda tu lah saya tinggalkan Elliott Wave. Frust, tak tahu macam mana nak cari dia, macam mana nak jumpa dia. Minggu depan ada lagi. Minggu depan kita akan masuk kepada psikologi. Okay, now. Ni faktor magnitude. Di situlah kita akan tentukan magnitude ni ataupun momentum ni. Inilah yang menentukan dynamic. Dynamic ni berkaitan selain daripada structure, iaitu Fibo apa semua. Di situ juga kita akan menentukan kepada time, masa. Kita mapkan masa dengan bagi coding untuk masa. Faham? Dia bukan hanya seronok-seronok lukis, tak. Dia ada, semua tu ada maksud. Silangan apabila US dollar nak masuk lekuk 5, nak habis dah. Ni silangan. Satu, nampak tak semua crosses ni buat kerja gila? Mana crosses? Crosses semua pecut. Lagi pekat dari EWF. Baru nampak. Lagi pekat. EWF buat apa kali? Nanti saya tak ada saya berhubung dengan some of dia punya orang, tapi sebab dia dalam kumpulan asal saya, tapi apa yang dia orang buat saya tak tahu. Apa yang dia orang buat saya tak tahu. Cumanya kita akan refer to each other, tapi I don't know apa yang dia orang buat. Nampak? Semua ni, movement ni. Kita tunggu kalau dia buat ke bawah, ni tak ada chance ni. Ni tak ada chance, kena bye-bye. Ini trunket kita tak dapat nak tangkap. Trunket kita tak dapat nak tangkap. Euro AUD contohnya. Terus bye-bye. Ni kalau balik 5, anda boleh trade. Faham? Dia je pecut-pecut. Tak apa kan. Tak bagi can langsung. Trunket nak tahu macam mana. Tak ada can. Inilah contoh untuk dinamik silangan. Ni contohnya. Okey, kita dah habis masa. Tak sejam. Baca-baca rajin-rajin. Proses dia adalah kita jangkakan apa dinamik semasa, apa jangkaan dinamik ke depan, kaitan di antara crosses, apa yang tak lengkap dan aturan momentum. Kita gunakan benda-benda ni. Dah habis time kan? Pandai kau. Tadi bagi 3 minit tiba-tiba dah habis time, kena sebut juga. Satu semasa dan jangkaan. Baru tahu. Tak dapat nak tunggu dah. Tak boleh buat apa dah tu. Okey?
Jadi selamat berhujung minggu, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.